Okey. Kemudian atharahum, baginda telah mengutamakan mereka, yakni memberi kepada mereka pemberian yang bernilai. Yauma izin, pada hari tersebut, pada perang Hunain, qala rajulun, seorang lelaki telah berkata yang qala rajulun, tak disebut nama dalam hadis ini. Cuma hadis ini sebut ada seorang lelaki yang mengata, yang mengutuk, yang mengumpat Rasulullah dan mengata bahawa Rasulullah tidak adil dan Rasulullah buat semua ini bukan kerana redha Allah. Seorang lelaki itu sesungguhnya pakaian ini tidak kurang adil. Ini lafaz riwayat Muslim, manakala lafaz riwayat Bukhari. Sekali lelaki ini bernama Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah. Dia dinisbahkan kepada golongan Ansar dengan sebab dia bersekutu dengan mereka atau dia dibebaskan oleh orang Ansar daripada penghambaan. Dia asalnya hamba, dibebaskan. Lalu wajah baginda berubah menjadi murka, menjadi merah kan. Lalu baginda murka sehingga aku dapat melihat kemurkaan, kemarahan Rasulullah itu pada wajahnya. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, antara pengajaran daripada hadis yang kita belajar, setiap Muslim mestilah memberi nasihat bagi Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Tindakan berpaling, tidak melayan dan memaafkan kesalahan orang yang bersifat keji merupakan satu sunnah yang sudah lama diamalkan di kalangan para Nabi. Hadis ini menceritakan hikmah dan kebijaksanaan Nabi dalam mewujudkan kesatuan hati serta keluasan sifat lemah lembut baginda. Rasul menjatuhi saudaranya di kalangan para Nabi sebagaimana firman Allah, fabihudahum muqtadi. Maka dengan petunjuk mereka yang ada pada Rasul dan tersebut itu, maka kamu ikuti dan contohilah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, memang itu sunnah Nabi. Kalau siapa yang boleh bila sampai sesuatu perkara nak marah, dia abaikan. Bila, ya Allah geramnya. Lepas tu macam mana ni Ustazah, nak macam mana? Tak apa, biar. Contoh kan. Ada je orang yang sampaikan pada saya, Ustazah nak sampaikan teruk lah, dia kutuk Ustazah ni sampai panggil dengan khinzir, babi, sama kan, anjing, betina, macam-macam lah. Saya macam-macam lah kan. Subhanallah. Macam mana ni Ustazah? Nak jawab ke? Tak apa, biar. Bukan saya nak tunjuk saya bagus tuan-puan sekalian. Memang itulah yang mampu kita buat pun. Dan kita pun tak berani pun nak bergaduh panjang dengan orang. Okey, kita dengar ada jiran kutuk ke, dengar itu ke. Kita jawab, tak apa, biar, tak apa, serah kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusan ini, urusanku kepada Allah bulat-bulat. Serah pada Allah bulat-bulat. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Allah tahu kita tak buat apa yang dia kata tu. Allah tahu apa niat dan tujuan kita, tapi dia kona-kona sampai dilihat teruk, sampai orang kutuk. Biar, kita serah terus kepada Allah. Dan ini adalah sunnah para Nabi. Siapa yang suka membiarkan kan kepada Allah, kan dia tak panjang-panjangkan, itu sunnah para Nabi. Okey, sekarang kita nak pergi ke whiteboard. Mohon maaf jadi terlebih masa, tapi saya kena tunaikan janji saya. Nak berkongsi tentang zikir, bukan ruqyah Jibril. Bagaimana ketika Nabi disihir, kemudian malaikat Jibril yang datang ruqyah Nabi, ini namanya ruqyah Jibril. Saya tuan-puan sekalian, pernah ada orang datang dekat galeri, dekat kedai, dia bawa isteri dia yang sakit. Tuan-puan sekalian. Isteri dia ni kan macam sakit, tak sihat. Lepas tu mak dia datang, suami dia datang. Lepas tu dia kata, Ustazah, tolong Ustazah, isteri saya memang dah lama tak sihat, isteri dia senyap, macam tak sihat. Datang daripada jauh, tak sihat daripada Johor. Yang si ibu ni nangis-nangis, Ustazah tolonglah. Saya kata, saya tak pandai berubat orang. Saya tak reti berubat orang. Saya kata, minta maaf lah, saya bukan pandai. Dan saya tak kuat pun nak berubat orang. Tolonglah Ustazah buatlah apa-apa, bacalah apa-apa, mana tahu dengan izin Allah. Kami dah berubat rata-rata dah, isteri saya ni sakit, selalu pengsan, tak sedar. Kan tak boleh itu, tak boleh ni. Isteri senyap, senyum je. Kita boleh nampak memang sakit. Masya Allah. Lepas tu tuan-puan sekalian, saya ni kata sebab harapan orang dah depan mata, saya kata baiklah. Saya baca ruqyah Jibril ya. Nanti balik, saya kata suami selalu bacakan ruqyah Jibril. Baca Al-Mu'awwizatain, 2 surah Al-Mu'awwizatain ni. Kemudian adalah lagi ayat-ayat yang kita bagi. Saya kata, encik sebenarnya Allah sedang uji encik. Si ibu pula, Allah sedang uji ibu. Suami isteri sedang diuji. Allah beri sakit kepada isteri ni, kepada anak ni, kepada isteri ni. Sebenarnya Allah tujukan memang betul kepada isteri ni sendiri yang sakit. Tetapi Allah sedang juga tuju kepada encik dan kepada makcik. Jadi, dah banyak berubat kan? Banyak. Dia kata banyak dah habis pun. Orang banyak puluh ribu dah habis rata dah pergi berubat.
Sekarang ikhtiar berubat sendiri. Kan? Sebab ujiannya direct ni Allah bagi. Mungkin sama ni kita pergi berubat tu kenapa Allah tak izin lagi sembuh? Sebab kita lebih percaya kepada siapa? Kita lebih percaya kepada ustaz-ustaz. Kita sandarkan kepercayaan kepada perawat. Kita bukan sandarkan kepercayaan kepada Allah. Dan dengan izin Allah masa tu saya baca Ruqyah Jibril. Saya baca Ruqyah Jibril Allahumma arqika. Kan? Adalah tu sambungan nanti. Subhanallah sebab saya dah lama juga tak beramal. Saya hafal, saya pernah lancar sebab saya ruqyah diri saya sendiri. Jadi kita boleh tukar kepada diri sendiri. Subhanallah, saya pesan suami amalkan. Masa tu saya baca dalam 3 kali. Kan sebagaimana ruqyah Jibril, niat betul-betul bukan nak riak, nak tunjuk sebab saya tahu saya tak ada kemampuan, saya tak pandai pun nak ruqyah orang. Tapi dengan izin Allah, masa tu juga selepas dibaca berapa kali, 3 kali tak silap saya ruqyah Jibril, masa tu juga isteri ni dia mula muntah tapi sempat. Maksudnya saya dah minta sebelum tu standby dengan plastik. Encik ada tak masa tu? Encik tak ada. Standby dengan plastik. Lepas baca, isi tu muntah keluar muntah. Lepas tu isi tu macam lembek, macam tak larat, bagi minum air zam-zam. Air zam-zam tu pun saya bacakan surah Syifa, bacakan sikit-sikit, suruh dia minum. Saya kata tak sembuh habis tu, tak habis. Saya kata balik encik selalu buat, encik baca dengan mengharap betul-betul. Tawakal betul-betul. Minta dengan Allah tanpa ragu-ragu, yakin. Subhanallah. Kita dah belajar semalam tuan-puan sekalian. Yang mana para ulama kata bila kita menggunakan ruqyah, baca doa, baca ayat Quran, baca zikir, apa-apa doa daripada Nabi dan sebagainya, kita tak boleh ada ragu-ragu sebab ia tidak berkesan. Jangan dalam niat mempersendakan dan sebagainya. Okey, sekarang kita akan pergi kepada whiteboard. Saya akan tulis ruqyah Jibril. Bagaimana bila kita nak ruqyah orang, cara baca macam mana. Tapi bila nak ruqyah diri sendiri, boleh ruqyah diri sendiri, kita akan tukar bacaan tu, dhamir tu kepada aku. Dengan nama Allah, Bismillahi arqiki. Dengan nama Allah, aku meruqyahku. Boleh ruqyah diri sendiri. Kalau nak ruqyah orang lain, Bismillahi arqika. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Jadi, tentang ruqyah malaikat Jibril ini daripada riwayat yang sahih, tuan-puan sekalian. Hadis yang sahih. Jadi tak ragu-ragu nak beramal dengan ruqyah Jibril ni. Hebatnya, malaikat Jibril datang ruqyah Nabi bila Nabi disihir. Nanti kita cerita sikit. Okey, kita akan pergi ke whiteboard. Okey. Okey, kenapa Ustaz? Okey. Okey dah yang ni. Lepas tu, ini kan nak tempat letak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini namanya ruqyah Jibril, malaikat Jibril yang ruqyah Nabi SAW dengan ruqyah ini.
Encik yang ni, sebab anak-anak dah main tu, dia jadi, ya Allah, ni lagi langsung rasa. Okey, yang ni okey kot. Okey. Tak okey juga encik. Selalu si kecil dua orang tu, Fatimah dengan Raihanah, dia selalu main. Okey. Ini namanya Ruqyah Jibril. Okey, Ruqyah Jibril. Ruqyah Jibril. Ruqyah Jibril ya. Warna dia tak berapa hitam kan? Ruqyah Jibril. Okey, bahasa Melayunya Ruqyah Jibril. Okey. Saya nak buat dua. Sebelah sini dengan sebelah sini. Okey bang. Nak belakang dia. Saya nak belakang dia. Okey, syukran jazilan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahi arqika. Tuan-puan sekalian, jangan tunggu sihir ke apa ke, kalau rasa macam gangguan ke apa ke. Kan mungkin ada orang kata, saya tak ada sakit-sakit. Kita tak tahu tuan-puan sekalian, tapi kita kena belajar. Kan bila ada orang keliling kita sakit ke, ataupun sakit tapi tak tahu punca, bukan semuanya melibatkan sihir. Kadang-kadang gangguan jin syaitan saja. Tak ada orang sihir pun tapi gangguan. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'zika. Saya nak tukar kepada domer. Encik faham ya? Domer saya. Min kulli syai'in, saya takut salah. Min kulli syai'in yu'zika. Boleh nampak ya? Min kulli syai'in yu'zika. Min syarri kulli nafsin. Ini termasuk juga penyakit ain ni. Min syarri kulli nafsin. Min syarri kulli nafsin. Min syarri kulli nafsin aw ainin. Nanti kita akan tulis bagaimana nak ruqyah diri sendiri. Aw ainin hasidin. Aw ainin hasidin. Aw ainin hasidin. Allahu yashfika. Saya belajar ni pun masa saya sedang merawat. Bukan merawat, dirawat. Allah. Subhanallah. Betul lah. Allahu yashfika. Nanti kita pergi maksud tuan-puan sekalian. Allahu yashfika bismillahi arqika. Ini malaikat Jibril ni, ruqyah Nabi ni. Bismillahi
Bismillahi arqika. Okey. Muslimin, muslimat sekalian, tentang Ruqyah Jibril ini yang kita kongsi ini daripada hadis riwayat Muslim. Kalau nak cari sumber hadisnya, hadis riwayat Muslim nombor 2186. Mungkin ada orang tak yakin. Sebab dia kata tak pernah dengar ni malaikat Jibril ruqyah ni. Macam pelik ni ilmu Ustazah share ni. Saya pun dapat ilmu daripada orang lain tuan-tuan sekalian, bukan ilmu saya. Subhanallah. Lepas tu kita nyampai-nyampaikan. Okey, kita tengok tuan-tuan sekalian apa maksud dia. Allahu Akbar. Maksudnya sangat indah. Kita tengok bismillah, Bismi dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah arkika. Aku ataupun saya. Kau nak lembutlah saya. Aku pun tak ada masalah. Okey. Saya arkika maksudnya saya meruqyahmu. Okey. Boleh tak Encik tolong cari maksud ruqyah itu sendiri dari sudut bahasa. Bismillahi arkika, dengan nama Allah saya meruqyahmu. Min kulli syai'in, min daripada kulli segala, segala ataupun semua. Syai'in sesuatu, yu'zika yang ini ruqyah ni. Yang yu'zika ni juga mau bermaksud segala sesuatu yang mengganggumu, ataupun yu'zika juga yang menyakitimu. Misyarri. Okey, kita ruqyah daripada apa? Saya meruqyahmu daripada semua, daripada segala sesuatu yang mengganggumu ataupun yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, daripada ruqyah daripada apa? Daripada kejahatan, syarri kejahatan, kulli nafsin semua, daripada kejahatan segala sesuatu, dan daripada kejahatan nafsin, semua penyakit ain, daripada keburukan penyakit ain yang timbul daripada pandangan mata dan dengki. Okey. Min syarri, dan kejahatan kulli nafsin, dan daripada kejahatan semua nafsin au ainin. Nafsin ni kita sebutkan ialah nafsu, jiwa, macam itulah. Hati kan, kita sebut hati, atau ainin, ni ainin pandangan mata, yang kita sebut penyakit ain jugalah. Hasidin, yang melihat dengan ainin pandangan mata hasad, pandangan mata yang hasad, yang dengki. Dengki ni didatang dengan perasaan benci juga ya sekali, atau pemarah ya. Maksudnya apa-apa perasaan. Allah yashfika, Allah yang yashfika, Allah yang menyembuhmu, yashfika, Allah yang menyembuhkanmu. Dari segi bahasa apa dia ruqyah Ustaz? Rawatan, tu je. Cari je ruqyah dari sudut bahasa. Kita faham ruqyah tu semua ni, cuma nak tahu dari sudut, saya confuse dari sudut bahasa tu. Daripada tadi lagi, pada awal lagi kita dah sebut tim penyidikan. Allah yang menyembuhkanmu, Allah yashfika, bismillahi arqika, dengan nama Allah. Kita ulang lagi sekali, dengan nama Allah arqika, aku meruqyahmu. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu.
Ya, maksud perkataan ruqyah tu apa? Rawatan, gitu je. Maksudnya dengan nama Allah aku merawatmu. Soalannya begitulah. Ruqyah dalam bahasa Arab. Dengan nama Allah aku merawatmu. Bukan kita yang merawat, tapi dengan nama Allah. Kita merawat itu dengan nama Allah. Jadi bila kita sebut tu bismillah dengan nama Allah, membawa maksud dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah. Arqika, aku meruqyahmu, ataupun aku merawatmu. Min kulli syai'in yu'zika, daripada segala sesuatu yang menyakitimu. Yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, apa-apa, ini umum, daripada sesuatu yang menyakiti, yang mengganggu, zahir ke, batin ke, nampak ke, tak nampak ke. Min syarri kulli nafsin, daripada kejahatan semua jiwa ataupun hati, nafsin, nafsu, jiwa. Nafsin ni ialah jiwa manusia. Au ainin, ataupun pandangan mata, kan, penyakit ain, pandangan mata, hasidin, yang dengki, yang benci, yang marah, yang hasad. Allahu yashfika, Allah lah yang menyembuhkanmu. Bukan kita, tapi Allah. Allah yashfika. Bila kita gunakan zikir ataupun doa ruqyah Jibril ni, ya sebenarnya kita tidak menyandarkan kesembuhan itu pada kita. Allah yashfika, Allah lah yang menyembuhkanmu. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu ataupun aku merawatmu. Dia tak sama dengan yashfika. Yashfika menyembuhkanmu. Ruqyah maksudnya aku merawatmu. Maksudnya kita ni sedang merawat. Tuan Puan mungkin ada yang tanya, Ustazah, boleh tak orang biasa macam kami nak baca? Saya bukan orang alim, bukan orang soleh. Saya orang biasa, semayang pun kadang lambat, entahlah maksiat lagi ni. Kalau ada orang sakit kan saya baca. Jawapannya boleh. Tidak tunggu kita jadi orang soleh, orang alim pe, untuk kita berdoa dan meminta, mengharap kepada Allah. Jadi mungkin asbab itu Allah izinkan sembuh, keimanan kita makin kuat, kita mula hijrah. Jadi tuan-puan sekalian, ada orang dia tak nak berubat, dia tak nak ubat diri sendiri, dia tak nak ubat ada isteri dia, dia kata, Ustazah saya ni bukan elok sangat kan, takut saya baca jadi lain pula. Saya tu yang saya bawa isteri saya berubat sana sini. Saya kata tak encik, Allah sedang uji encik, Allah nak encik kembali kepada Allah. Jadi encik sendiri kena usaha untuk merawat isteri. Dan semua ini dah ada dah, Nabi dah ajar dah. Nabi sendiri pernah disihir sekian-sekian. Okey. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau kita ubah min kulli syai'in yu'zini min syarri kulli nafsin ainin hasidin Allah yashfini. Okey, alhamdulillah. Saya nak tulis dekat sebelah-sebelah je. Okey. Saya nak siapa yang nak ruqyah diri sendiri? Siapa yang nak ruqyah diri sendiri, tuan-puan sekalian, dia ubah bismillahi arqini. Arqi nafsi. Bukan arqini. Ya, tahu. Tak, yang ni arqini ke arqi nafsi? Bismillahi, kalau yang arqini. Kalau kita nak ruqyah diri sendiri. Tak ada orang nak bacakan untuk kita, nak ruqyah kita. Memang terbaik kita ruqyah diri sendiri. Kita tahu kita tak sihat, kita tak kuat, kita lemah semangat, ada gangguan. Betul, anxiety tu adalah masalah dari sudut psikologi. Betul saya kata, tak salah pun. Memang betul, ada masalah-masalah lain dari sudut psikologi ke dari segi apa. Kan? Tetapi kita tak boleh menolak ia juga datang dalam bentuk gangguan jin syaitan yang selalu membisik, yang telah menguasai, kan, sampai diikuti sangat kebimbangan, sampai tak mampu nak mengawal diri, kan. Jadi subhanallah, masa tu kita boleh ruqyah diri sendiri dengan kita baca bismillahi arqini, dengan nama Allah. Maksud dia apa? Kejap, min kulli syai'in yu'zika, jadi yu'zini, min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allah yashfini. Itu yang seronok tu tuan-puan sekalian, bila kita belajar, kita tahu. Kita dapat ilmu baru, ilmu yang sangat bermanfaat. Kita tahu, kita akan manfaatkannya, baca hari-hari pun boleh. Saya rasa saya tak ada sakit apa-apa, tapi saja je nak baca. Kan, sebab mohon perlindungan daripada ni sebelum berjadi. Saya kata boleh, tak ada masalah. Setiap kali lepas solat nak tambah satu lagi doa, iaitu ruqyah Jibril boleh. Allahumma yashfini.
Nampak kan? Maksudnya kalau kita nak ruqyah orang lain, yang ni sebab maksud dia arkika, saya meruqyahmu. Kan? Allah yashfika, Allah yang menyembuhkanmu. Min kulli syai'in yu'zika, daripada segala sesuatu yang mengganggumu. Tapi bila kita tukar ni, dia jadi saya. Dia jadi doa ni berubah maksud dia dengan nama Allah. Aku meruqyahku. Aku merawat diriku. Macam tu lah. Aku merawat diriku. Min kulli syai'in yu'zini, daripada segala sesuatu yang menyakitiku. Dia jadi menyakitiku. Nampak tak? Dia jadi kuku tu apa sekalian. Min syarri kulli nafsin, daripada segala kejahatan jiwa, hati ataupun pandangan mata yang dengki, yang benci, yang marah. Allah yashfini, Allah yang menyembuhkanku. Bismillahi, ada lagi bawah ni. Sorry, kita buat. Yashfini maksudnya yang menyembuhkanku. Allah lah yang menyembuhkanku. Lepas tu, yang ni kita tambah Bismillahi, ada lagi satu lagi. Bismillahi Bismillahi arkini. Maksudnya, dengan nama Allah, aku meruqyahku. Meruqyah ataupun merawatku. Meruqyahku. Macam tu. Aku meruqyahku. Ya. Masya Allah. 4,000 cukup-cukup. Okey, tuan-puan sekalian, moga bermanfaat ya. Ada orang terpaksa keluar sebab anak dah PTBR, yang kerja saya faham. Okey, kita tengok, nanti boleh tengok balik. Aku meruqyahku. Nampak kan? Bila kita ruqyah diri sendiri. Kita tukar Bismillahi arkini, min kulli syai'in yu'zini, min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allah yashfini, Allah yang menyembuhkanku. Bismillahi arkini, dengan nama Allah aku meruqyahku. Ini adalah ruqyah Malaikat Jibril AS daripada hadis sahih riwayat Muslim, tuan-tuan sekalian. Ketika Nabi disihir, Malaikat Jibril datang merawat Nabi dengan ruqyah ini. Dan kita boleh beramal dengan ruqyah ini. Bila nak rawat orang lain, baca yang ni. Dengan nama Allah aku meruqyahmu, arkika, yu'zika, yashfika, arkika. Ini domel lah dari sudut bahasa Arab. Okey, bagi lelaki tetapi juga umum. Maksudnya kalau kita tak ubah pun kepada arkiki, kepada perempuan pun tak apa. Sebab apa? Bila sebut kamu tu, dia akan umum. Tapi kalau sebut ki, dia khusus untuk perempuan. Sebab itu dalam Al-Quran, dia menggunakan domel yang umum. Bila doa ke apa, doa yang umum. Kalaulah ada depan perempuan lelaki, macam mana tu kan? Ataupun bila perempuan khusus, tak apa. Walaupun kepada perempuan boleh juga guna ka. Ka tu ia boleh pada kamu. Kamu perempuan ataupun lelaki. Tapi kalau mengguna ki, arkiki, dia memang khusus untuk perempuan. Bila domel ni, dalam doa ke apa ke, guna lelaki, dia jadi umum. Tapi guna perempuan, dia jadi khusus pada perempuan. Tapi kalau nak ubah pun, kalau pesakit perempuan nak ubah, tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu, min kulli syai'in yu'ziki, daripada segala sesuatu yang menyakitimu, min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin, Allah yashfiki. Bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Jadi tuan-puan sekalian, takut pening lah. 2 ni pun cukup. Jadi saya kira sekadar itu perkongsian pada hari ini. InsyaAllah esok pagi Jumaat bersama dengan saya slot tarbiyah IKIM. Dalam tempoh 2 bulan ni, saya terikat dengan slot tarbiyah IKIM jam 10.10 minit. Jadi hari Jumaat kita tak ada kuliah Riyadhus Shalihin waktu pagi tu. Waktu pagi macam pagi ni. Jadi kita ganti selama 2 bulan. Lepas tu kita akan kembali semula ada kuliah pagi Jumaat. Saya maklum ni takut ada orang yang terlepas pandang pengumuman kita di FB. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah dengan izin Allah kita sambung Al-Mu'awwizatain, kehebatan 2 surah. Qul huwallah dan qul a'udzu bil falaq. Nabi sebut Al-Mu'awwizatain, iaitu 2 surah perlindungan dan doa yang khusus untuk penyakit ain, dan kita akan berkongsi sikit macam mana nak merawat ruqyah dan sebagainya. Itu kita sambung tuan-tuan sekalian pada hari Isnin minggu depan, insya-Allah. Okey, pada pukul 10 pagi ni, lebih kurang sejam setengah 10 pagi ni, bersama dengan saya, dengan pihak penganjur PPZ,
Pusat Pengutan Zakat Mawib Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Tajuk dia hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah. Tajuk yang sangat menarik. InsyaAllah bersama dengan saya. Hutang dengan Allah. Jam 10 pagi ni. Dan ia bersiaran langsung dengan TV Hijrah. Siaran langsung. Saya tak pasti. Rakaman ke? Live. Dengan TV Al-Hijrah. Okey. FB Live. TV Hijrah. FB Live. TV Al-Hijrah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf salah dan silap. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqq. Watawasaw bis sabr watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Ni dia orang dah snap tadi